على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi, insya-Allah untuk minggu ini, sebagaimana bermula minggu lepas, untuk sementara program Safinatun Najah yang mengguna pakar kitab Safinatun Najah ni, jadi untuk sementara kitab Safinatun Najah saya tangguhkan sementara. Selepas daripada membicarakan fardu wuduk ataupun rukun wuduk, kitab Safinatun Najah berpindah kepada pembicaraan berkaitan dengan air. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi, saya tangguh sementara kitab Safinatun Najah kerana nak membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Selesai bicara perkara yang disunatkan ketika berwuduk, barulah insya-Allah akan menyambung kembali pembicaraan menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Kemudian sebelum daripada saya nak memulai pembicaraan, sambungan pembicaraan sunat wuduk hak minggu lepasnya, terlebih dahulu saya nak menjawab 2-3 persoalan hak minggu lepas. Yang mana persoalan hak minggu lepas ni ada yang berkait dengan soalan minggu lepas juga. Ada soalan minggu lepas dia berkait dengan soalan hak minggu sebelum. Dan juga ada persoalan yang lain. Walaupun persoalan ini tidak berkait dengan tajuk pembicaraan sekarang berkaitan perkara sunat ketika berwuduk, tapi saya kira respon jugalah kepada beberapa soalan ni. Jadi di antara soalan yang dikemukakan minggu lepas melalui Facebook Manis FM, soalan daripada Rabi'atul Adawiyah. Ustaz, macam mana kalau anak tertarik kain sembahyang ternampak rambut? Biasa anak duduk gantung. Jadi anak tadi ni duduk gantung di pakaian sembahyang ibu, maka tertarik kain sembahyang ibu hingga ternampak rambut. Dia khaskan dengan rambut. Dia begini sidang pendengar, menutupi aurah
ketika solat di antara syarat sah solat. Terbuka aurah ketika solat di antara perkara yang menyebabkan solat terbatal. Menutupi aurah syarat sah sembahyang, terbuka aurah di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Aurah ni tak kira lah. Walaupun soalan ni dia sebut ternampak rambut. Rambut ke kaki ke tak kira lah. Rambut ke kaki ke tak kira. Rambut mungkin kerana anak tu tarik. Kaki pun mungkin. Contohnya ada kucing. Kucing hot jenis panggil apa? Nikuh. Dia panggil kucing nikuh. Nikuh ni orang Terengganu sebut lah. Kalau bahasa buku warna nikuh tak tahulah. Kucing hot nikuh hot duk guling-guling-guling, maka terbukalah kaki perempuan ni, yang mana kaki adalah aurah. Jadi saya pergi pada lebih luas lah, terbuka aurah. Terbuka rambut, terbuka kaki, terbuka aurah. Dia terbuka aurah yang dimaafkan apabila dapat segera menutup hanyalah terbuka aurah kerana ditiup oleh angin. Terbuka aurah yang dapat ditutup dengan segera tidak membatalkan sembahyang hanyalah terbuka aurah selepas ditiup oleh angin. Selepas ditiup oleh angin, terbuka aurah perempuan lah. Dia aurah perempuan lah ni lelaki, aurah dia antara pusat dan lutut sahaja. Terbuka aurah selepas ditiup oleh angin, segera ditutup, maka solatnya diteruskan sebab solatnya tak batal. Adapun terbuka aurah kerana ditarik oleh budak-budak, kanak-kanak, terbuka aurah kerana kucing tak adalah. Kucing duduk berguling-guling, terbukalah, ternampaklah kaki. Walaupun dapat segera ditutup sekalipun, solat sudah batal. Lepas tu macam mana solat sudah batal? Berhentilah. Tutup aurah kembali, takbir semula. Ini pandangan yang muktamad. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i ini bukan pandangan yang muktamad, ini sebagai ilmu tambahan. Ini pandangan daif. Sama ada terbuka kerana ditiup oleh angin, terbuka kerana ditarik oleh budak, terbuka kerana kucing tadi, apabila dapat segera ditutup, tidak membatalkan solat. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad. Ini pandangan daif. Pandangan yang muktamad, hanya dimaafkan terbuka aurah yang dapat segera ditutup hanyalah terbuka aurah selepas ditiup oleh angin. Itu hak soalan yang pertama daripada pendengar yang mengikuti melalui Facebook Money FM. Soalan yang kedua ni daripada Muhammad Nur Azmi. Jadi yang mengikuti minggu lepas soalannya tidak terjawab, belum dijawab, minggu ni biarlah duduk depan Facebook tu awal-awal lah. Makna lepas jawab tu, komenlah sikit dalam FB ni. Yang mana yang bertanya tu mendengar jawapan daripada persoalan yang dia kemukakan. Soalan yang dikemukakan. Jadi soalan Muhammad Nur Azmi ni, sekiranya mandi hadas, mandi wajib, adakah wuduk terangkat sekali? Mandi hadas, mengangkat hadas besar, terangkat dak hadas kecil, dapat dak terhasil dak wuduk. Sebab baru-baru ini dalam kuliah dimaklumkan
tidak terangkat wuduk. Mana tidak terangkat hadas kecil. Kerana niat wuduk berlainan. Dia mandi wajib, niat mengangkat hadas besar. Wuduk, niat mengambil wuduk ataupun niat mengangkat hadas kecil. Jadi niat yang berlainan. Maka dikatakan dalam kuliah dimaklumkan tidak terangkat hadas kecil ketika mengangkat hadas besar mandi wajib. Dia gini. Dia pekoh ni dia ada pandangan-pandangan yang berbeza. Adab disiplin orang yang mengajar, dia dahulukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Kemudian untuk tambahan bolehlah iringi dengan pandangan yang kedua, pandangan dhaif. Dan boleh jugalah iringi pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau nak iringi. Kalau nak semata-mata cerita pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tanpa didatangkan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, ataupun pandangan dalam mazhab yang lain, itu terpulanglah. Itu terpulang. Tetapi permulaannya kena datangkan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak timbullah dalam kuliah ni kata begini, dalam kuliah yang lain kata macam lain pula. Memanglah dalam fiqh ni ada pandangan-pandangan yang berbeza. Maknanya kalau jawab tu betul lah, tapi kemungkinan itu bukan pandangan yang muktamad. Supaya untuk orang belajar ni tak keliru. Jadi, adab disiplin orang mengajar, nak memastikan supaya orang belajar ni tidak keliru, datangkan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i terlebih dahulu, kemudian terpulanglah. Sama ada nak datangkan pula pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, nak datangkan pandangan dalam mazhab yang lain, itu terpulang kepada yang mengajar. Tengoklah kepada keadaan, tengok pada suasana. Tapi yang pertamanya, datangkan pandangan yang muktamad terlebih dahulu. Ketika mandi wajib, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i terangkat hadas kecil. Ketika mandi wajib mengangkat hadas besar, secara automatik terangkat hadas kecil, terhasil wuduk. Gitu. Ketika mandi wajib, niat memanglah niat semata-mata mengangkat hadas besar. Tak ada niat pun mengangkat hadas besar serta mengangkat hadas kecil, tidak ada. Niat mengangkat hadas besar semata-mata. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Maknanya apa? Dapat wuduk. Pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, ketika mandi wajib, terangkat hadas besar, hadas kecil tidak terangkat. Selesai mandi wajib, dia wajib berwuduk yang lain. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian, selepas dia terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Automatik terangkat hadas kecil. Dapat wuduk. Jangan selepas daripada tu melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Saya nak tambah sedikit. Mengangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Kemudian, selepas terangkat hadas kecil, ada wuduk, terhasil wuduk, jangan melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib. Mana di antara yang membatalkan wuduk ketika mandi wajib? Di antaranya sentuh kemaluan. Ini faham sidang pendengar. Ketika mandi wajib, terangkat hadas besar. Automatik terangkat hadas kecil. Ada air semayang. Tetapi selepas terangkat hadas kecil,
jangan melakukan perkara yang menyebabkan terbatal wuduk. Kembali berhadas kecil, contohnya menyentuh kemaluan, kentut, contohnya lah. Tapi biasanya berkait dengan menyentuh kemaluan. Bila dia menyentuh kemaluan, terangkat ada kecil tadi, dapat wuduk tadi, kembali balik berhadas kecil, wuduknya terbatal. Kemudian selepas mandi wajib, dia wajib kena berwuduk asing pula. Sidang pendengar, bilakah terangkat hadas kecil? Ketika mandi wajib terangkat hadas besar, meratai air satu badan. Meratai air satu badan. Ketika air meratai kawasan muka, kawasan kepala, terangkat hadas besar di muka, di kepala, dan terangkat hadas kecil di muka dan di kepala. Sampai ke tengah, meratai tangan. Terangkat hadas besar di tangan dan terangkat hadas kecil di tangan. Air pun sampai ke bawah. Meratai kaki. Terangkat hadas besar di kaki dan automatik terangkat hadas kecil di kaki. Jadi saya cerita tadi itu, terangkat hadas kecil di muka, di kepala, kemudian terangkat hadas kecil di tangan, terangkat hadas kecil di kaki. Mana ada tertib? Kalau tertib wuduk, fardu wuduk yang ke-6, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, barulah kepala, barulah basuh kaki. Dia terangkat hadas kecil, automatik ketika terangkat hadas besar, dia tidak ada tertib. Dia tidak ada tertib. Dia apabila air meratai satu anggota tubuh, meratai anggota wuduk, terangkat hadas besar, dan terangkat hadas kecil di anggota wuduk, muka, tangan, kepala dan kaki. Terangkat hadas kecil ni bila? Ketika terangkat hadas besar. Sidang pendengar, bila terangkat hadas besar? Rata kali yang pertama, terangkat hadas besar. Rata kali yang kedua, sunat. Ketika mandi wajib, satu tubuh. Rata kali ketiga, satu tubuh, sunat. Yang duduk mandi wajib lama-lama tu sidang pendengar, bukan mandi wajib. Hak lama-lama 5 minit, 10 minit tu, itu mandi sunat untuk menghilangkan daki-daki kotoran di tubuh. Mandi wajib, terangkat hadas besar, hanya rata kali yang pertama, satu tubuh. Kemudian rata kali kedua, satu tubuh. Itu bukan terangkat hadas besar dah, sebab hadas besar sudah beres, terangkat. Selesai terangkat dengan rata kali yang pertama sekalian tubuh. Rata kali kedua ketiga, boleh pahala sunat meniga, buat 3 kali. Kemudian masih lagi berdiri bawah pahit ujang. Berdiri bawah pahit ujang tu lah. Lepas tu rata lama-lama bersabung, itu adalah mandi sunat untuk menghilangkan daki dan kotoran di tubuh. Jadi, rata kali pertama terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Kemudian, tiba-tiba sentuh kemaluan. Kembali berhadas kecil, wuduk terbatal. Jangan salah faham pula. Walaupun wuduk sudah batal, tapi mandi wajib masih lagi lama. Air masih lagi kena muka, tangan, kepala dan kaki. Wuduk akan masuk semula lah. Wuduk akan dapat semula lah secara automatik. Tidak sama sekali. Sebab walaupun air tu masih lagi meratai satu tubuh, meratai anggota wuduk, muka, tangan, kepala, kaki. Bukan air itu mengangkat hadas besar. Sebab mengangkat hadas besar hanyalah rata kali pertama saja sidang pendengar. Air rata kali pertama itulah mengangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil di muka, di tangan, kepala dan kaki. Selepas tu sentuh kemaluan, kembali berhadas kecil, wuduk batal. Walaupun lepas itu air masih lagi meratai tubuh, itu bukan air mandi wajib. Yang mengangkat hadas besar, itu air mandi untuk menghilangkan daki sahaja.
Itu 2 soalan. Kalau ke masa, sudah separuh masa ni. Sudah separuh masa. Nak jawab soalan ni, nak jawab rekah-rekah, pendek-pendek. Lah. Tak selesai juga. Sebab tu kadang-kadang bersalah saya. Nak fokus kepada pembicaraan dan soalan yang berkaitan. Soalan yang tidak berkaitan tu, buat senyap sudah ke, macam mana ke. Jadi bersalah. Sebab sidang pendengar sangat mengharap persoalannya dijawab. Tapi dijawab soalan tu, dia masa yang agak panjang. Jadi tajuk kita berkaitan dengan sunat wuduk ni bila nak habis. Bilalah kita dapat kembali balik kepada kitab Safinatun Najah. Kemudian ni soalan lah. Soalan ni daripada Wang Rahyu, Wang Ismail, Ustazah ni tanya. Kalau nak ajar budak prasekolah 5-6 tahun, elok kita ajar fardu wuduk dahulu ke? Atau tu ajar cara wuduk yang lengkap termasuk yang sunat? 5-6 tahun ni. Nak ajar fardu wuduk dulu ke? Ataupun nak ajar sekali dengan wuduk yang lengkap termasuk yang sunat? Tengok keadaan lah. Tengok macam mana. Ustaz-ustazah sekolah. Tengoklah macam mana. Budak tu boleh mengikuti ataupun tidak. Kalau boleh mengikuti hak sunat-sunat wuduk tu pun boleh ceritalah. Setakat ajar basuh pergelangan tangan terlebih dahulu, serta baca Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Kemudian selepas basuh tangan, ambil berus gigi, bersugi. Kemudian ajar berkomo-komo serta masukkan dalam hidung. Mudah je boleh ajar tu. Umur 5-6 tahun, kita boleh ajar lah. Walaupun kita ajar perkara sunat tu rekah, tak apalah. Nanti kemudian, insyaAllah akan diajar pula secara terperinci fardu wuduk serta perkara disunatkan. Cuma begitulah kadang-kadang peringkat permulaan ni kita nak ajar lengkap di budak-budak. Kita pun nak ajar, dah ajar ataupun ajar ringkas. Dengan harapan kemudian ada yang mengajar tambahan pula. Tapi terkadang tidak ada yang ajar tambahan kepada murid-murid kita. Patutlah kalau kita berkemampuan nak ajar, biar lengkap wuduk serta dengan sunat, ajarlah. Tapi tengok kepada kemampuan budak yang boleh menguasai. Cuma jangan mengharaplah orang kemudian yang akan melengkapkan. Sebab kemungkinan ada yang melengkapkan kemudian, kemungkinan murid tu tak akan jumpa dah kemudiannya. Siapa ketua tak tahulah perkara-perkara yang sunat wuduk untuk melengkapkan wuduk dengan sempurna. Kita kembali balik kepada berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Permulaannya yang disunatkan ni disebut permulaan adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Permulaannya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua belah tangan. Dia antara membaca bismillah dengan basuh pergelangan tangan, dia serentak. Dia serentak. Sidang pendengar, dia serentak. Jadi letak susunan, letak baca bismillah, kemudian basuh tangan. Itu hanya susung je. Tapi sebenarnya membaca bismillah serentak dengan membasuh pergelangan tangan. Jadi kalau kiralah Bismillahirrahmanirrahim, sunat bacaan, dipanggil sunat qauli, sunat bacaan. Kita biasanya dalam sembahyang rukun qauli, rukun bacaan, rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun qalbi, rukun niat. Kita jarang dengar tu. Sunat qauli, sunat fi'li, kita jarang dengar. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunat qauli yang pertama, sunat bacaan yang pertama.
Di masa yang sama, membasuh dua belah tangan sampai ke pergelangan tangan, itu adalah sunat fi'li, sunat perbuatan yang pertama. Kemudian di saat yang sama ketika membasuh pergelangan tangan, sunat qalbinya apa? Sunat berniat di hati, basuh tangan sebagai wuduk. Itu untuk dapat pahala sunat membasuh tangan, bersugi, berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung, kerana niat fardu wuduk yang pertama adalah ketika membasuh muka. Jadi membasuh muka ni sidang pendengar, kalau kes susunan termasuk perkara yang disunat ketika berwuduk, sudah letak nombor 5 basuh muka tu. Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Yang kedua, bersugi. Yang ketiga dan keempat, berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, barulah membasuh muka serta niat wuduk, hak fardu wuduk, rukun wuduk yang pertama. Jadi 4 perkara wuduk yang sunat yang sebelum tu, disunatkan dia berniat. Berniat bila? Ketika membasuh tangan, sunat fi'li, sunat perbuatan yang pertama. Jadi basuh pergelangan tangan, mulut membaca bismillahirrahmanirrahim, hati berniat basuh tangan sebagai sunat wuduk. Kemudian sebelum daripada membaca bismillahirrahmanirrahim, disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian selepas membaca bismillahirrahmanirrahim, disunatkan syahadah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selepas daripada itu, sunat kita tambah dengan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tu disunatkan belaka tu, sunat qauli, sunat bacaan belaka tu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Dan sunat tambah pula sedikit lagi, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini hak bacaan yang disunatkan. Jadi baca bismillah, jangan lupa iringi dengan alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, iza tawadda'ta faqul bismillah walhamdulillah. Apabila engkau berwuduk, maka baca olehmu bismillah dan alhamdulillah. Maka jika melihara kamu, dan jika melihara oleh kamu akan bismillah dan alhamdulillah ni, la tazalu tuktabu lakal hasanat, sentiasa ditulis bagi engkau kebajikan, hatta tuhdasa min zalikal wudu, hingga berhadah daripada demikian wudu. Dia berwudu, dia baca bismillah sekurang-kurang, bismillahirrahmanirrahim, tu hak akmal, hak comel. Kemudian alhamdulillah sekurang-kurang, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, hak tu hak comel. Jadi bila berwuduk, baca bismillah dan baca alhamdulillah, maka akan sentiasa dituliskan kebajikan sehingga dia berhadah daripada demikian wuduk, sehingga wuduk tu batal. Dia gitu. Dan ada riwayat pula baca dengan bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi ala dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi ala dinil Islam. Maknanya ada bacaan bismillah di awal wuduk dan diiringi dengan alhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan membaca bismillah ni, sunat kuat tuntut dalam mazhab Syafi'i, berwuduk dalam keadaan
tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun sekurang-kurangnya Bismillah, dia berwuduk, Bismillah pun dia tak baca, hukumnya adalah makruh. Yang mana membaca Bismillah di awal wuduk, dalam mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tiada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut akan nama Allah. Tidak ada wuduk. Jumhurnya, kebanyakan ulama, tidak ada wuduk yang sempurna kalau tidak menyebut nama Allah dengan Bismillah. Adapun mazhab Hambali, tidak ada wuduk yang sah bagi mereka yang tidak menyebut akan nama Allah. Dalam hadis yang lain, la wudu'a liman lam yusammillah alaih. Tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut akan nama Allah. Nabi memerintahkan, tawadda'u bismillah. Berwuduklah kamu dengan nama Allah. Jadi mazhab Hambali membaca Bismillah di awal wuduk, hukumnya adalah wajib. Jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Jumhur ni kebanyakan mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, membaca Bismillah di awal wuduk adalah di antara perkara bacaan yang disunatkan, bukan wajib. Kemudian terlupa. Terlupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia terlupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sedang berwuduk, teringatlah Allah. Kenapa tadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Jadi apabila tengah-tengah berwuduk, teringatlah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, disunatkan kita membaca Bismillah di tengah wuduk. Sunat kita baca Bismillah di tengah wuduk. Baca macam mana? Bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Sebut Bismillah saja pun okey. Tapi nak comelnya, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah daripada awal dan akhir. Ini kalau lupa nak baca Bismillah, sedar teringat di tengah berwuduk. Bukan pandangan yang muktamad. Bukan kata terlupa. Saja je. Tak mau baca Bismillah. Tengah tu bawalah bahasa, Allah ruginya tak baca Bismillah. Bacalah di tengah tu. Walaupun awal wuduk tadi, dia ingat sangat. Tapi dia buat malah. Basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo serta masuk ke dalam hidung. Dia ingat sangat, tapi dia buat malah tak mau baca Bismillah. Tengah tu rasa sayang pula. Tetap disunatkan dia membaca Bismillah walaupun di tengah berwuduk, yang mana di awalnya dia tidak membaca Bismillah. Sudah dah wuduk. Dia terlupa baca Bismillah, selesai dah berwuduk. Selesai dah basuh kaki. Selesai dah bacaan zikir, doa. Selepas selesai berwuduk, selesai dah. Barulah dia teringat tak baca Bismillah. Maka tidak lagi disunatkan membaca Bismillah. Yang hanya disunatkan membaca Bismillah jikalau dia lupa membaca Bismillah di awal ataupun termasuk sengaja, dia teringat di pertengahan wuduk sebelum membasuh kaki, sebelum membaca zikir-zikir dan doa yang disunatkan selepas selesai berwuduk. Kalau sudah dah berwuduk, selesai dah basuh kaki, selesai dah bacaan doa selepas basuh kaki, baru sedar tak baca Bismillah, maka tidak disunatkan membaca Bismillah. Dia tak sama dengan kita lupa membaca Bismillah ketika makan nasi. Bukan ketika makan nasi, ketika makan. Kita ketika makan, kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya tengah makan teringat
maka sunat baca bismillah awal wa akhirah. Bukan siap dah makan. Sedawa molek-molek dah kekenyangan. Barulah Allah kenyang baru teringat. Tadi tak baca bismillah. Maka disunatkan dia membaca bismillah. Bismillah awal wa akhirah. Sekira-kira antara selesai makan dengan ingat belum baca bismillah tu, jangan masa yang lama lah. Jangan masa yang sekejap. Sedawa dah ni, baru teringat, bismillah tak baca. Ketika makan tadi, maka disunat baca bismillah. Walaupun sudah selesai. Apabila dibaca bismillah, sudah selesai, syaitan yang makan sekali tadi, kerana dia tak baca bismillah, akan termuntah kembali apa yang dimakan. Termuntah tu ihtimal lah. Boleh jadi muntah sungguh ataupun bukan muntah sungguh. Seolah-olahnya termuntah. Sebab apa? Sebab yang makan yang lupa baca bismillah di permulaan makan. Dia baca bismillah walaupun sesudah makan. Itu kalau lupa bismillah ketika makan. Sudah dah pun sunat juga baca bismillah. Bismillah awal wa akhirah. Adapun kalau ketika berwuduk, dia lupa baca bismillah termasuk sengaja, dia hanya disunatkan bismillah ketika di pertengahan wuduk, bukan selepas selesai berwuduk. Sudah dah basuh kaki, sudah dah baca bacaan zikir yang sunat selepas wuduk, baru teringat tak baca bismillah, maka tidak disunatkan dia membaca bismillah kalau selepas siap dah, selesai dah berwuduk. Ini bicara sunat wuduk. Satu-satu tu panjang jadinya. Panjang. Lepas tu kalau ada soalan pula, jawab soalan. Nampaknya minggu ni tak tahulah, takut saya tidak terpandang. Rasa-rasanya satu soalan pun tak nampak ni dalam FB ni. Satu soalan pun tak nampak dalam FB ni. Tapi saya walau macam mana pun, sebelum saya datang ke konti ni, saya cek kembali. Saya tengok kembali. Kalau ada soalan-soalan yang mampu saya jawab, saya jawab. Kalau sidang pendengar kemukakan soalan, tiba-tiba tunggu tak jawab. Tunggu mengerupang, tak jawab juga. Itu soalan yang saya tak mampu nak jawab lah tu. Tu tanya dengan ustaz lain lah pula. Kita ada masa sedikit lagi. Kita pergi kepada membasuh pergelangan tangan. Membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Sunat membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Membasuh tangan hingga pergelangan tangan ni, walaupun tangan tu bersih sangat-sangat. Walaupun tangan tu bersih kilat, kita kata. Bersih kilat. Contohnya, kita berwuduk selepas mandi. Jadi masa kita mandi itu, kita bersabung satu tubuh menggunakan tangan. Jadi macam manakah tangan kita? Maknanya kumang seko pun tak ada. Kilat tangan. Dah kita bersabung satu tubuh, kita menggunakan tangan. Jadi tangan kita tu habis-habis bersih. Sekalipun apabila kita memulai berwuduk, kita disunatkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Begitu juga kita pun basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor-komor serta masukkan hidung. Kita pun basuh muka serta niat wuduk. Basuh tangan sampai ke siku. Sedang berwuduk. Sudah berwuduk, kentut contohnya. Kentut. Wajib berwuduk kembali. Sunat mulai dengan basuh tangan pula. Tangan lebih daripada bersih lah. Tangan yang digunakan untuk bersabung satu tubuh kerana mandi sebelum berwuduk. Basuh tangan dah wuduk yang pertama yang kemudian terbatal.
Nak uduk semula tu, sunat pula basuh tangan. Ya? Walaupun tangan bersih macam mana pun, sunat basuh tangan. Padat ni sidang pendengar. Basuh tangan sekurang-kurang sekali, disunatkan 3 kali. Sekurang-kurang sekali membasuh pergelangan tangan, disunatkan basuh 3 kali. Disunatkan basuh 3 kali. Dan kedua belah tangan kanan kiri itu disunatkan basuh sekaligus. Disunatkan basuh sekaligus. Basuh tangan kanan serentak dengan basuh tangan kiri. Serentak kedua belah tangan. Ini dalam keadaan berwuduk. Umpama kita berwuduk di bawah air pahit ke, kita berwuduk menggunakan air koloh ke, kita ulur kedua belah tangan kita bawah pahit, kita masuk kedua tangan kita dalam koloh, disunatkan tangan kanan, tangan kiri sunat basuh serentak. Tidak ada kata basuh sebelah tangan kanan dahulu, bolah basuh tangan kiri, tidak ada. Dia tidak ada sunat mendahulukan sebelah kanan kalau membasuh dua pergelangan tangan. Melainkan kalau kita berwuduk dalam keadaan sebelah tangan kita guna untuk pegang. Contohnya sebelah tangan tu, belah kiri, kita pegang wayar getah. Kita pegang wayar getah sebelah tangan kiri. Kita pegang cerek air sebelah tangan kiri. Maka disunatkan basuh tangan kanan dahulu, kemudian cerek, kemudian wayar getah yang kita pegang tu, ataupun cerek air yang kita pegang tu, pegang dengan tangan kanan pula, barulah kita basuh pula tangan kiri. Barulah sunat kita mendahulukan basuh tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri. Kalau sebelah tangan tu kita guna macam mana? Guna umpama pegang wayar getah sebelah tangan. Guna umpama pegang cerek air sebelah tangan. Maka pegang wayar getah, pegang cerek air dengan tangan kiri, basuh tangan kanan dahulu sampai pergelangan, tukar wayar getah, cerek air, pegang dengan tangan kanan pula, basuh pula tangan kiri sampai pergelangan. Dia kanan dan kiri. Adapun kalau kita tidak menggunakan tangan kita, dengan bahawa kita ulur tangan kita bawah air pahit, kita masuk tangan kita dalam koloh, maka membasuh pergelangan tangan ni disunatkan basuh serentak. Kanan dan kiri, tidak disunatkan mendahului tangan kanan daripada tangan kiri. Disunatkan basuh serentak. Basuh kedua tangan sunat. Kemudian ma'an serentak tu sunat yang lain pula. Basuh kedua belah tangan sunat. Basuh serentak sunat yang lain pula. Basuh 3 kali sunat yang lain pula. Sebab itulah sunat wuduk ni dalam kitab puluh perkara yang disunat ketika berwuduk. Sebab sunat dia banyak. Basuh pergelangan tangan sunat, basuh serentak sunat yang lain, basuh 3 kali sunat yang lain. Ketika basuh tangan tu kita gosok pula sunat yang lain. Jadi minggu ni sunat baca bismillahirrahmanirrahim dan juga bacaan-bacaan yang lain yang saya bicara tadi, dan basuh kedua belah tangan hingga pergelangan tangan. Jadi insya-Allah minggu harapan saya akan pergi pula kepada selepas basuh 2 tangan serta pergelangan hingga pergelangan tangan, disunatkan bersugi sebelum daripada berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.